Syiah pada hari ini. Pada hari ini kita tak bercerita Syiah 1000 tahun dulu, kita bercerita Syiah pada hari ini ada 3 kecenderungan. Pertama, kecenderungan ke arah memuji Ahlul Bait, puji Ahlul Bait ini yang terbaik, seperti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang terbaik. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab serta sahabat-sahabat Nabi yang lain, akan tetapi mereka mengangkat kedudukan Ali bin Abi Talib lebih tinggi daripada kedudukan Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut analogi Ustaz Fathul Bari ini, setiap orang yang percaya akan fadilat Ali bin Abi Talib alaihissalam lebih daripada semua sahabat, maka ia akan dikategori sebagai Syiah. Jikalaulah demikian, nescaya ramai sahabat Nabi, para ulama Ahlus Sunnah yang digolong sebagai Syiah. Para penentang Ahlul Bait, mereka mempertikai fadilat-fadilat Ali bin Abi Talib yang mengatasi semua sahabat Nabi. Antara yang mengusahakan perbuatan demikian ialah Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Minhaj Al-Sunnah, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 512, Ibnu Taimiyah menulis, "Wa amma qawluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqdaakum Ali wal qada' yastalzimul ilma wad-din." Adapun katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling pandai dalam hukum hakam di kalangan kamu ialah Ali, sedangkan kepandaian dalam hukum hakam melazimkan ilmu dan agama. Fa hadha hadithu lam yathbut wa laysa lahu isnadun taqumu bihil hujjah. Maka hadis ini tidak terbukti, tidak ada sanad yang membangunkan hujjah dengannya. Tidakkah Ibnu Taimiyah membenci Ahlul Bait dengan sedaya upaya menolak keutamaan Ali? Golongan yang kedua, golongan yang keterlaluan dalam menolak Ahlul Bait, yang digelar oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka ini sebagai Nasibi. Yang mana mereka ni dituduh, golongan Nasibi ini mereka mengkritik Ahlul Bait, mereka menghina Ahlul Bait, mereka tidak beriman dengan ketetapan Nabi SAW tentang kedudukan Ahlul Bait. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, jilid ketiga, penerbit Al-Maktabah Al-Salafiyah, cetakan pertama tahun 1400 Hijrah, muka surat 192, diriwayatkan Umar berkata, qala Umar radhiyallahu anhu aqra'una Ubay wa aqdana Ali. Umar radhiyallahu anhu berkata, Ubay adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran di antara kami, dan Ali adalah orang yang paling faham dengan hukum di antara kami. Pertanyaan kepada Ustaz Fathul Bari, tidakkah Ibnu Taimiyah seorang Nasibi dengan menghina dan menolak kelebihan Ali di atas seluruh sahabat? Tidakkah Ahlus Sunnah seperti golongan Sufi juga akan digelar Syiah kerana menerima hadis ini? Dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah yang memuatkan hadis-hadis terkenal karangan Imam Al-Sakhawi yang hidup pada abad ke-10 Hijrah, kitab ini disahih dan dikomen oleh ulama Al-Azhar, Syekh Abdullah Muhammad As-Siddiq, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, muka surat 95, berkenaan hadis aqdaakum Ali, orang yang paling pandai dalam hukum hakam di kalangan kamu ialah Ali. Dalam muka surat ke-96, nota kakinya tertulis, qada'u Ali wa ilmuhu wa syuja'atuhu minal mutawatirat falaysa fis sahabah man yafuqah fi dhalika. Kepandaian Ali dalam hukum hakam, ilmunya dan keberaniannya adalah khabar yang mutawatir. Tidak ada sahabat Nabi yang melebihi beliau dalam perkara demikian.
Justru itu, Ali bin Abi Thalib mempunyai fadilat yang lebih utama daripada sekalian sahabat Nabi. Tidakkah kitab Ahlus Sunnah juga mengakui fadilat Ali melebihi para sahabat Nabi yang lain seperti Syiah? Bukanlah suatu rahsia lagi, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah sahabat Nabi yang terbaik, sehingga kan ulama Wahabi yang dikenal sebagai Al-Albani menulis di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadis Ad-Dha'ifah jilid ke-13 muka surat 880, Tafarradul Uqaili biramiyi birraf wa ma rawahu anhu anna Thawri qala lahu ayyuhuma ahabbu ilayka Abu Bakrin aw Aliyin qala qultu Ali fahadha wa in kunna la nuwafiquhu alayhi laysa rafdan fakathirun minas salafi kanu yufaddiluna Aliyan falaysa hadha billadhi yaqdahu fi. Al-Albani berkata, Uqaili disisih dengan tuduhan Syiah Rafidah. Apa yang diriwayatkan bahawa Al-Thawri bertanya kepadanya, manakah yang lebih kamu cintai, Abu Bakar atau Ali? Dia berkata, Ali, walaupun kami tidak bersetuju dengannya. Ini bukanlah Syiah Rafidah. Ramai di kalangan salaf yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama, dan ini bukanlah suatu yang buruk. Justru itu, apakah golongan salaf juga termasuk dalam definisi Syiah seperti yang dikemukakan oleh Ustaz Fathul Bari? Setelah kesyahidan Ali bin Abi Thalib alaihi salam, anaknya Imam Hasan bin Ali memberikan satu ucapan sebagaimana yang tercatat dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Shaybah jilid ke-11 penerbit Maktabah Ar-Rushd cetakan pertama tahun 2004 muka surat 147. Diriwayatkan Hasan bin Ali berkata setelah kematian bapanya Ali bin Abi Thalib alaihi salam, Sami'atul Hasan bin Ali qama khatiban fa khataba an-nas fa qala Ya ayuhan nas laqad faraqakum amsi rajulun ma sabaqahu al-awwalun wa la yudrikuhu al-akhirun ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعثه المبعث فيعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. Wahai manusia, telah berpisahlah semalam seorang laki-laki yang tiada siapa pun yang mendahulunya sebelum ini, dan tidak ada siapa-siapa yang mencapainya setelah ini. Rasulullah telah mengutuskannya dalam peperangan dan memberikannya panji-panji. Beliau tidak kembali sehingga Allah kurniakan kemenangan kepadanya, Jibril di kanannya dan Mikail di kirinya. Riwayat ini dinilai sebagai sahih menurut ulama Ahlus Sunnah. Justru itu, Ali bin Abi Thalib mempunyai keutamaan lebih daripada sesiapa pun sebelumnya, kecuali Rasulullah dan setelah pemergiannya. Riwayat ini juga menyokong kepercayaan Syiah bahawa Ali lebih afdal daripada para sahabat lain. Di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karangan Ibn Abdul Bar jilid ketiga penerbit Dar Al-Jail Beirut muka surat 1090, pengarang menulis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Zaid bin Arqam anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu awwal man aslama wa faddalhu haula ala ghairihi. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama masuk Islam dan mereka mengutamakan beliau di atas orang lain. Hadis ini menunjukkan para sahabat Nabi di zaman itu mengutamakan beliau daripada orang lain. Di dalam kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal karangan Ibnu Hazm jilid keempat penerbit Darul Jail
Beirut, muka surat 181. Pengarang menulis, ikhtalafa al-muslimuna fi man huwa afdalun nas ba'da al-anbiya'i alaihimussalam. Berselisih pendapat umat Islam tentang siapakah manusia paling utama setelah para nabi. Fazahaba ba'dul ahli sunnah wa ba'dul mu'tazilah wa ba'dul murji'ah wa jami'u syi'ah ila anna afdalal ummah ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali bin Abi Talib. Maka sebahagian ahlu sunnah, mu'tazilah, murji'ah dan seluruh syiah berpendapat bahawa paling utama di kalangan umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Ali bin Abi Talib. Wa qad rawayna hadzal qaul nassan an ba'd as-sahabah radhiyallahu anhum wa an jama'ati minat tabi'in wal fuqaha. Kami telah meriwayatkan kata-kata ini sebagai nas daripada sebahagian sahabat dan daripada jemaah tabi'in serta fuqaha. Kesimpulannya, jikalau Ustaz Fathul Bari menakrifkan orang yang mengakui fadilat Ali bin Abi Talib sebagai Syiah, maka ia perlu mengiktiraf sebahagian daripada para sahabat Nabi, Ahlus Sunnah, Salaf, Mu'tazilah, Murji'ah dan Habib-Habib sebagai golongan Syiah. Padahal hakikatnya fadilat Ali bin Abi Talib alaihi salam terkandung di dalam tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sepatutnya mengiktiraf fadilat beliau bukanlah suatu perkara yang aneh, menimbulkan fobia dan menjadi satu wacana yang mengakibatkan masyarakat Muslim menjauhkan diri mereka daripada mengenal hak Ahlul Bait alaihimussalam.